Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Julai 2020 bersama saya Syazwan Ami. Hanya terdapat 3 kes baru COVID-19 yang dilaporkan hari ini menurut Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah yang menjadikan jumlah kes positif COVID-19 setakat ini kepada 8,677 kes. Sukacita dimaklumkan bahawa tiada kes penularan di dalam negara yang dilaporkan pada hari ini. Ketiga-tiga kes baru yang dilaporkan adalah kes import di kalangan warga negara Malaysia yang mendapat jangkitan di luar negara. Sehingga kini terdapat 2 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dicatatkan sekaligus menjadikan jumlah maut akibat wabak itu kekal 121 kes untuk 24 hari berturut-turut. Selain itu, Dr. Nur Hisham turut mengumumkan kluster terbesar iaitu kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling tamat secara rasmi hari ini. Menteri Pengajian Tinggi Noraini Ahmad hari ini mengumumkan institusi pengajian tinggi IPT akan dibuka semula sepenuhnya pada bulan Oktober. Selain itu, 4 lagi kategori pelajar akan dibenarkan kembali ke kampus secara berperingkat mulai bulan ini. Bagi memastikan keputusan ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, IPT dan para pelajar dipohon untuk membuat persediaan yang diperlukan mulai dari sekarang. KPT berpendapat tempoh hampir 3 bulan yang masih berbaki sehingga semester baru dimulakan pada Oktober ini adalah mencukupi bagi semua pihak membuat persiapan dan persediaan yang diperlukan. Sementara itu, IPT diberi fleksibiliti dalam menentukan mod pembelajaran yang bersesuaian selepas IPT dibuka secara berperingkat mulai bulan ini hingga Oktober. Malaysia Airlines Berhad menawarkan diskaun 20% kepada guru sekolah dan pensyarah Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta bagi penerbangan domestik. Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob berkata tawaran yang sama turut diberikan kepada pelajar yang menjadi ahli program MH Explorer. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pengurusan Malaysia Airlines Berhad di atas persetujuan untuk menawarkan harga diskaun kepada pensyarah, guru-guru, pelajar-pelajar sekolah, pelajar IPT, swasta, awam dan swasta ini. Saya harapkan kepada syarikat-syarikat penerbangan yang lain boleh turut serta di dalam usaha untuk menurunkan harga tiket penerbangan ini. Menurut Ismail, tawaran istimewa itu bertujuan memudahkan mereka pulang ke kampus dalam waktu terdekat memandangkan institusi pendidikan akan dibuka tidak lama lagi. Selepas menerima bidasan demi bidasan dari pemimpin UMNO, akhirnya anggota Parlimen Mersing Dr. Abdul Latif Ahmad mengakui kesilapannya. Beliau memohon maaf sekiranya kenyataan berhubung UMNO tidak laku di Sabah telah disalah anggap dan menyakiti hati banyak pihak. Seperti dipetik PNBBC Portal, beliau turut mengingatkan UMNO bahawa musuh sebenar adalah pihak lawan dan mereka tidak sepatutnya bercakaran sesama sendiri. Sebelum itu, pemimpin bersatu itu membuat kenyataan dalam sebuah forum terbuka yang kemudian menjadi tular di media sosial. Untuk rekod, Abdul Latif yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar adalah antara beberapa bekas ahli Parlimen UMNO yang meninggalkan parti itu untuk menyertai Bersatu selepas kekalahan BN pada pilihan raya umum lalu. Terdahulu, beberapa pemimpin UMNO antaranya Ketua Pemuda Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menuntut Abdul Latif untuk meletakkan jawatan kerana mengeluarkan kenyataan terbabit. Anggota Majlis Tertinggi UMNO, Muhammad Puan Zulkashy turut secara sinis berkata, jika UMNO tidak laku di Sabah, mana mungkin Saleh Said Keruak memohon untuk kembali menyertai UMNO. Sementara itu, Esko Pemuda UMNO Mustafa Shah Abdul Hamid mencabar Abdul Latif mengosongkan kerusi yang dimenanginya atas tiket UMNO di Mersing jika berasakan UMNO sudah tidak laku lagi.
Pemimpin UMNO Muhammad Nazri Abdul Aziz mencadangkan supaya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kembali menyertai UMNO dan mengambil alih jawatan Presiden Parti. Bekas Menteri Pelancongan itu berkata jika Muhyiddin kembali menyertai UMNO, banyak perkara dapat diselesaikan, khususnya membabitkan isu agihan kerusi. Sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan beberapa pemimpin UMNO mengemukakan tawaran supaya Presiden Bersatu itu kembali menyertai UMNO. Bahkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sendiri membuka pintu kepada Muhyiddin untuk kembali menyertai parti itu. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Tajuddin Abdul Rahman juga pernah melontarkan cadangan agar Muhyiddin dan pemimpin bersatu lain kembali ke pangkuan UMNO. Dalam pada itu, menurut laporan Astro Awani, Nazri yang juga anggota Parlimen Padang Rengas mencadangkan agar jawatan Presiden UMNO diserahkan kepada Muhyiddin. Rasionalnya kerana secara tradisinya, jawatan Perdana Menteri dipegang oleh Presiden Parti dan ahli UMNO perlu menerimanya secara terbuka. Bagaimanapun katanya terpulang kepada anggota Parlimen Paguh itu untuk kembali menyertai UMNO bersendirian ataupun membawa bersama Wakil Rakyat Bersatu. Ketua Pemuda Amanah Syazni Munir Muhammad Isnin menjemput Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan anggota pimpinan Pemuda Bersatu yang dipinggirkan daripada parti menyertai Amanah. Pelawaan itu dibuat selepas Armada mengumumkan Naib Ketuanya Aizat Roslan dilantik sebagai pemangku ketua. Syed Saddiq digugurkan keahlian partinya pada 28 Mei lalu. Bersatu mengisytiharkan keahlian ahli Parlimen Muar itu dan beberapa lagi anggota Parlimen yang menyokong Dr. Mahathir Mohamad sebagai terbatal kerana duduk di bahagian pembangkang ketika sidang Dewan Rakyat pada 18 Mei lalu. Menurut Ahmad Syazni Munir, Amanah sangat terbuka menerima penyertaan tokoh dan para aktivis anak muda tersebut ke dalam parti untuk bersama-sama memperjuangkan Malaysia yang lebih baik. Katanya lagi, Pemuda Amanah optimis bahawa penyertaan ini bakal merancakkan lagi dinamik gerakan anak muda dalam arena politik tanah air. Semalam, Syed Saddiq berkata dia tidak akan melengah-lengahkan lagi langkah untuk menyingkirkannya daripada parti itu, malah akan menarik balik saman sivil terhadap pemecatannya. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.